Bermula dari awal, masa tu kami detect Muaz ada isu dengan percakapan. Masa tu Muaz umur 3 tahun, masih belum dapat berkomunikasi dengan baik. Anak saya nama Muhammad Muaz bin Muhammad Zuhaifiz, sekarang ni umur 6 tahun. Saya bermula dengan dominan pada tahun, kalau tak silap pada tahun 2017 bersama dengan Puan Izana. Masa tu Puan Izana belum buka center lagi. Dia masih lagi bergerak bersendirian. Okey, masa tu saya hantar Muaz untuk program speech therapy dengan OT lah. Okey, kemudian sambung di DTC tahun 2018. Ya ke 2018? Saya tak ingat lah, lebih kurang macam tu lah. 2018, 2019, and then sampailah hari ini Muaz kat sini lah dengan DTC, Dominant Therapy Center. Perubahan Muaz sangatlah banyak sebab kami bermula dari awal. Masa tu kami detect Muaz ada isu dengan percakapan. Masa tu Muaz umur 3 tahun, masih belum dapat berkomunikasi dengan baiklah dengan kami. So masa tu kami hantar kepada Puan Izana tu. Memang Muaz kalau daripada skala 1 hingga 5, Muaz masa tu 1. So sekarang ni boleh dikatakan skala Muaz tu 4/5 lah. So maksudnya sangat banyak perubahan dari sudut komunikasi, dari sudut kemahiran sosial, kemahiran dia punya gross motor, fine motor skills, and then behavior. Sangat banyaklah perubahannya. Ini harapan saya Dominant terus berkembang, sediakan lagi lebih banyak modul, terutamanya modul akademik, modul untuk sasiah rohani, contohnya kelas Quran, kelas solat, kelas mengaji. Sebab kita nak anak kita tu selain daripada cemerlang dia punya akademik dia, kita nak juga dia dapat untuk ilmu-ilmu kerohanian itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Okey, kita jumpa lagi. Okay, selamat pagi Puan Izana. Puan Izana dah ready dah untuk live kita? Ya, insyaAllah kita dah bersedia. Okey, kita jumpa lagi dalam segmen 30 minit bersama terapis. Jadi untuk hari ni Ibu Ayah akan ditemani oleh saya, Oti Mardia, dan juga Puan Izana selaku terapis pertuturan bahasa. Hai Ibu Ayah semua, terima kasih sebab join sesi live kami pada hari ni. Ada siapa hari ni? Kita ada siapa dengan kita hari ni? Jom. Dah ada dah Puan Izana. Wah, laju Ibu Ayah. Okay, kita ada Puan Azmira Jailani, kita ada Puan Fazilah Makrom. Oh, maafkan saya kalau saya ada juga Puan. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan. Terima kasih Ibu Ayah semua sebab sudi join live kami pada pagi ini. Jadi untuk minggu lepas bersama saya dengan Oti Su dah ada bersama dengan Oti Bazila. Sorry, terlupa pula. ST Bazila. ST Bazila. Okey, bersama dengan ST Bazila kita cakap pasal tajuk. Tajuk apa Puan Izana? Lagu dan nyanyian. Lagu dan nyanyian. Ya betul. Kalau minggu lepas kita dah nyanyi-nyanyi, kita dah tengok kan macam mana nak tukar lagu yang sedia ada kepada lagu yang kita nak ajak anak kita. Jadi minggu ni kita nak tengok lagi satu aktiviti mudah yang boleh dilakukan dengan anak di rumah, iaitu buku. Okey, kalau ibu ayah okey, kalau ibu ayah macam ada kan contohnya buku-buku yang anak suka tengok dekat rumah, yang suka baca dekat rumah, boleh ibu ayah share dengan kami. Nak tahu juga kan student-student ni suka buku yang macam mana, buku apa yang student suka sebenarnya kan. Kalau kat sini pun kami adalah sesetengah buku yang kerap sebab ramai sangat anak yang suka buku-buku ni. Nanti kita share buku-buku ni ya. Okay, Puan Izana, kalau lah kan kita macam terbayang pasal buku, kita macam kalau macam kita bayangkan pasal buku kan, kita macam bayangkan kita buka buku, kita baca, buka buku, baca. Sebenarnya kalau dekat rumah kan macam anak mesti macam tak semua anak suka buku, betul tak? Jadi boleh tak Puan Izana macam Puan Izana kan macam ada ramai anak buah kan. Jadi boleh tak Puan Izana kongsi sikit ya, kalau berkaitan dengan buku, apa dilema yang biasanya ibu ayah ada dekat rumah? Biasanya kalau kita bagi cadangan, okey ibu, okey ayah, kita boleh gunakan buku dekat rumah. Terus terlintas, alah teacher, anak saya tak suka buku. Okey, alah teacher, nanti koyak buku tu. Alah teacher, nanti anak saya lari je terus, tak main pun, baling, gigit. Itulah yang biasanya kan. Jadi kita sebagai ibu ayah ni rasa macam give up, macam malas lah nak gunakan buku tu kan. Sebab akhirnya dia berakhir dengan koyak, rosak. Jadi kita malas nak buat aktiviti dengan buku. Jadi kat sini kita kongsikan macam mana nak gunakan buku tu, buku yang macam-macam buku yang ada ni. Kita nak gunakan untuk beraktiviti dengan anak. Okey, sebab kami sebagai speech therapist pun ataupun terapi cara kerja memang gunakan buku. Kan? Betul tak Oti Mardia? Ya? Di mana Oti Mardia kita? Ya betul Puan. Banyaklah kan kalau macam ada ibu ayah yang datang dekat
dominan kan, ada yang cakap anak sebenarnya buku ni dia macam kalau kita tengok kan, anak suka koyak buku, anak suka tak baca dengan elok lah, macam susah nak minat dengan buku. Sebenarnya buku ni dia ada banyak manfaat untuk anak. Jadi nanti kita akan share kalau anak tak minat buku, nak buat apa, macam mana, kenapa anak saya minat buku ni je, dia tak minat buku lain. Kalau saya bagi buku dinosaur, tak nak baca lah buku dinosaur. Nanti kita akan tengok berkaitan kita tanya ibu ayah ada dengan kita sekarang, apa yang berlaku bila guna buku dengan anak. Saya komen sikit. Saya ni sebenarnya tengah adapt dengan kamera ni. Okey. So ramai ibu ayah yang ada dengan kita hari ni boleh kongsi apa yang berlaku bila guna buku dengan anak. Siapa yang setuju kata bila guna buku tu koyak? Cuba type ya kat situ. Ni ramai ni ibu ayah kita hari ni. Kalau ya kat situ, macam mana nak buat supaya buku tu buku dia tak koyak. Kalau koyak pun kita tak rasalah kecewa. Okey. So hari ni ibu-ibu ni tengah warm up lagi ni. Ayah pun ada ni. Okey. So sementara nak jawab tu, kita teruskan kepada yang poin seterusnya Oti Mardia. Ramai pula yang jawab ya tak apa, jawab dulu sementara kita nak teruskan dengan poin yang seterusnya. Ya Oti Mardia, kita teruskan. Okey. Untuk hari ni kita ada berkaitan dengan buku kan. Kita ada seperti biasa, kita ada 5 poin tentang tips membaca buku dengan anak. Jadi kita minta admin boleh tak tolong up sikit pasal kita punya poster hari ni. Cantiknya. Lupa saya nak bagi tahu dengan ibu ayah, untuk mengetahui ibu ayah, untuk hari ni selain saya dengan Puan Izana, kita juga ada Teacher Nurul sebagai Biro Teknikal untuk live kami hari ni. Untuk 5 tips memilih buku, cantiknya. Puan Izana boleh tak tolong bacakan tips-tips ni? Okey, 5 tips yang kita kongsikan macam mana nak memilih buku untuk beraktiviti dengan anak. Yang pertama adalah minat. Okey, aku kat kanan. Yang pertama minat, yang kedua kita kena pilih buku tu, buku yang kalau ni buku tu dia mestilah ikut perkembangan anak. Perkembangan tak nak cerita perkembangan ni besar, nanti Oti Mardia akan ceritakan tentang perkembangan ni secara lebih detail. Yang kedua, dia mestilah material, yang ketiga, pilih buku yang material dia bersesuaian dengan anak kita. Yang keempat, mestilah maksud kata buku yang kita pilih tu dia ada grafik yang interaktif. Apa benda nanti kita kupaskan ya. So yang kelima, kita pilih buku yang kandungan dia dalam buku tu adalah yang mudah difahami oleh anak kita. So 5 yang kita akan kupaskan topik hari ini. So, kita akan bergilir antara saya dengan Oti Mardia. Kita akan bergilir dan melihat dari sudut pandang terapis pertuturan bahasa dan sudut pandang terapis cara kerja, macam mana kita nak kupaskan ni supaya dia boleh akhir nanti ibu ada idea. Buku ni boleh digunakan untuk beraktiviti dengan anak. Okey, Oti Mardia, kita teruskan Okey, silakan Puan Izana. Untuk poin pertama, minat anak. Kalau minggu lepas pun kita dah ada kan dalam lagu dan nyanyian, mesti yang pertama kena ambil kira minat anak. Untuk buku pun tak terkecuali, masih lagi kita kena ambil minat anak sebagai faktor yang paling utama bila kita nak bacakan buku untuk anak. Okey, silakan Puan Izana untuk tips yang pertama, minat anak. Okey, betul tu Oti Mardia. Kalau kita tak minat, macam mana kita, kalau anak tak minat, macam mana anak tu nak
suka dengan buku tu. Jadi macam mana kita nak tahu buku tu anak suka, anak minat, buku favourite. Apa yang kita boleh nampak secara umum dari segi pemerhatian kita adalah buku tu lah yang selalu dia bawa. Buku tu lah yang selalu dia pegang. Buku tu lah yang selalu dipilih. Itu bermakna itu adalah buku favourite, buku kesukaan anak. Okey. Dan kita akan terfikir pula bila kita dah tengok anak selalu bawa buku tu, okey, kita akan fikir kenapa buku tu yang anak suka. So itu soalan yang seterusnya kita akan fikirkan, kenapa anak saya ni suka sangat bawa buku dinosaur? Kenapa anak saya suka sangat bawa buku buku abang dia, buku sekolah abang dia? Kenapa? Mesti ada sebab kenapa anak suka buku tu. Jadi ada pelbagai faktor sebenarnya kenapa anak suka buku. Okey. Antaranya mungkin dia suka buku tu sebab karakter. Karakter, ada anak dia minat dengan dia minat dengan karakter Upin dan Ipin, karakter Omah Hana, karakter DDM Friends ke, ataupun karakter lain, kartun-kartun lain. Sebab Thomas ke, dia suka sebab karakter tu. Jadi bila kita tahu kenapa anak kita suka buku tu, barulah kita boleh kembangkan minat anak kita tu kepada buku-buku lain. Okey. Dan kenapa kita ada setengah anak juga kan, kalau tadi karakter, yang seterusnya dia mungkin suka sebab warna. Ada anak yang datang sini dia suka sebab buku tu warna kuning. Jadi dia memilih sebab warna kuning sahaja. Jadi kita tahulah untuk kenalkan buku yang seterusnya, kita pilih dulu yang ada ciri-ciri yang kesukaan anak, tapi tukar sikit karakter lain ke, tukar warna lain ke. Slowly kita nak membina minat anak tu, bermula dengan minat dia, baru kita kembangkan kepada minat yang lain. Okey, ada lagi tak? Okey. Kadang dia suka sebab apa lagi sebab kita pun tak nak anak tu terfokus pada satu saja minat dia. Nanti dia jadi rigid. Bila dah rigid, dia akan menyebabkan anak tu dia boleh tantrum sebab kerana buku tu sahaja, buku tu rosak, buku tu hilang, dia boleh tantrum. Jadi untuk bermula dulu di peringkat permulaan, mula dulu dengan buku yang anak minat. Lepas tu barulah kita kenalkan beberapa buku yang lain supaya anak dia tak rigid pada satu buku dan tidak menyebabkan anak ni dia tantrum disebabkan buku tersebut. Jadi kita pilih buku yang anak minat. Okey. Ibu ayah boleh kongsikan dekat komen tu, kod-kod lah kan, ada buku yang anak minat. Buku apa biasanya anak minat? Okey, sementara okey, Otima, so itu berkenaan dengan minat. Sama, kalau kita tak minat, macam mana kita nak mula kan? So kita akan bermula dengan minat, apa kesukaan kita. Okey, Otima, kita tengok lagi selain daripada kesukaan, okey, yang seterusnya kita nak pilih topik apa? Nak kupas pasal topik apa tadi? Dah minat. Bila anak dah minat, kita nak pilih apa pula yang kedua tadi tu? Nak pilih buku yang macam mana? Okey, untuk poin yang kedua, macam yang Puan Izana dah cakap tadi, okey, poin pertama kita dah ambil kira ni minat anak ni. Anak saya suka haiwan lah. Anak saya suka tengok gambar baby lain lah. Anak saya suka sangat tengok Upin Ipin teacher, sampai asyik-asyik kena beli buku Upin Ipin je. Okey, yang tu minat anak kan. Yang nombor dua, kita nak kupas tentang tips memilih buku mengikut tahap umur anak. Yang ni yang nombor dua. Okey, kenapa ya kita macam kena pilih buku ni berdasarkan umur anak? Kenapa buku ni dia berdasarkan umur anak ke? Sebenarnya ya. Setiap anak-anak, contohnya kan 6 bulan ke bawah, 1 tahun ke bawah, 2 tahun ke bawah, dia ada buku yang spesifik untuk umur tersebut. Okey, contohnya kan, saya bagi satu contoh. Okey, kalaulah anak yang berusia 8 ke 6 bulan ke bawah, okey, tujuan kita bagi buku dekat anak tu bukan sebab kita nak anak pandai membaca. Bukan. Tetapi pada masa ni, kebiasaannya kita akan beri buku kepada anak
Okay, sebab kita nak rangsang visual anak. Okay. Sebenarnya bila anak lahir, masa baby kan, bila anak lahir, mata anak tak fully matured, tak sepenuhnya matang lagi. Okay, jadi pada waktu ni kita akan gunakan buku dengan visual yang ada warna yang kontra. Contohnya putih dengan hitam. Warna dia kontra kan. Jadi buku-buku ni kita akan tunjukkan pada anak atas dasar kita nak rangsang visual anak bila tengok grafik pada buku tersebut. Yang ni contoh yang pertama. Okay, yang kedua, sebagai contoh yang kedua kan, kalau buku-buku yang macam ni, kalau perempuan tengok, sekejap ya saya tunjuk. Okay, buku-buku yang macam ni, nampak tak dia nipis kan? Nipis dia macam helaian kertas macam ni. Untuk buku-buku macam ni, dia cuma sesuai diberikan kepada anak bila anak dah berusia 2 tahun ke atas. Sebab apa? Sebab kemahiran motor halus anak pada usia 2 tahun sepatutnya dah membolehkan anak untuk belik buku ni. Contoh kan, kalau kita bagi buku ni untuk anak yang umur setahun, susah anak nak belik buku satu-satu. Susah lah untuk anak. Jadi kebiasaannya untuk anak yang umur setahun kan, setahun lebih macam tu, biasanya kita bagi buku yang tebal. Contohnya macam buku ni. Tebal kan? Tebal satu muka surat ni berapa cm pun saya tak kurang pasti lah, maybe 1 cm kot ataupun separuh 0.5 cm. Jadi bila kita guna buku macam ni, senanglah anak nak belik satu-satu. Okay, lepas tu kita kena ambil kira juga faktor sensori. Okay, faktor sensori ni biasanya kan, contoh anak usia setahun ke 2 tahun, biasanya dia akan ada eye dia meleleh eye. Jadi kalau meleleh eye ni, kita tak bolehlah guna buku yang kertas macam ni. Bila guna buku yang kertas, macam tak tergamak pula kan, setahun nak biar eye dekat buku. Jadi kita gunalah buku-buku yang kita kata macam buku kain macam ni. Terbalik pula. Buku kain macam ni. Bila kita guna buku kain macam ni, dia boleh basuh. Jadi bila boleh basuh, kita boleh jaga sudut kebersihan dekat situ. Yang ni antara faktor kenapa buku yang kita pilih mesti ikut perkembangan umur anak. Dia ada contoh material. Material penting. Kalau anak ada ILU, tak boleh beli buku yang kertas kurang sesuai. Lepas tu kena ambil kira juga perkembangan anak dari sudut motor halus. Kalau motor halus tak cantik, kita tak bolehlah expect anak untuk belik buku yang helaian nipis tu satu-satu. Okay, jadi kena ambil kira faktor umur anak dekat situ. Ni point yang kedua. Jadi Puan Izana, untuk soalan Puan Izana tadi, ada parents yang respon. Kita ada Puan Sena Muhammad Taha. Hari suka baca buku picture dictionary. Wah, bagus juga ni buku picture dictionary. Dewasa ni ada juga ni, kalau tak silap saya, siapa ya yang komen tadi, dia kata anak dia suka buku Didi. Dekna, buku Didi and Friends. Okay. Okay, siapa lagi ada komen ni? Buku-buku, buku Didi and Friends, buku komik. Okay, komik. Dia suka baca komik, lepas tu buat gaya. Memang bagus sebenarnya. Baca komik bila anak dah boleh membaca, memang kita suka kita suka anak tu berdampingan dengan buku. Sebab biasa nak pergi sekolah lah kan, kalau tak minat buku nanti macam mana nak pergi sekolah. Banyak benda yang dia tak boleh buat kalau ke sekolah nanti kalau dia tak minat dengan buku. Okey, kan Otima kan? Betul tu Pak Izana. Jadi pentinglah juga kan untuk kita expose anak kepada buku dari kecil supaya nanti bila dah masuk sekolah, anak tak sukar untuk sesuaikan diri dengan buku. Sebab kat sekolah kan banyak guna buku kan. Okay. Sebelum kita masuk poin yang ketiga, saya nak share lagi satu buku. Okay, macam tadi saya dah tunjukkan buku kain. Lepas tu kita ada juga buku kertas kan. Jadi yang ni buku board kita panggil. Buku board ni kalau ibu ayah perasan lah, dia macam tebal sikit daripada kertas. Okay, tapi dia macam papan.
Buku board ni pun sesuai untuk digunakan kepada anak usia setahun ke atas. Macam yang Puan Izana tunjukkan tu. Okey. Dapat ke tak Seterusnya. Ibu Ayah okey? Okey, kita teruskan kepada poin nombor 3 ya. Kalau ada sebarang soalan boleh je terus type dekat ruangan komen. Nanti di hujung sesi kita cuba jawab. Okey? Okey, seterusnya Puan Izana, poin nombor 3 kita. Okey, poin nombor 3 kita tentang apa tadi? Siapa ingat dekat poster tadi? Siapa ingat apa yang tertulis dekat poster tadi? Poin nombor 3 kita adalah material. Kan? Material tu maksud kata buku tu dari jenis apa, yang macam mana. Okey. Jadi macam dia berkaitanlah dengan Otimar bagi tahu tadi, buku yang ni kita panggil buku kain lah. Bahasa mudah buku kain. Lepas tu material dia, kalau kain ni dia ni memang ada sponge tau, dan sponge boleh basuh yang ini. Okey. Jadi ni material dari segi kain. Lepas tu yang kedua dia dua je, kain ataupun kertas. Mana ni? Okey, kain atau kertas. Okey, sekarang ni saya nak minta tolong Ibu Ayah. Okey kan? Dia angkat macam tadi pasal minat. Okey, di antara yang sebelah ni kanan saya ke? Ni kanan saya. Buku picture workbook ni, dan ni buku Potty Time ni sebelah kiri. Buku mana biasanya akan menjadi minat anak? Okey. Buku mana sebenarnya akan jadi minat anak? Kalau buku ni material ni dia sebab yang ni dia ada macam gerak-gerak sikit. Ni material kain lah. Ni orang dia boleh jap. Orang dia boleh dia macam pakai ni sebab dia pakai pampers tau. Macam tu pampers lagi tu. Ni orang dia boleh cabut-cabut kan. Ni material yang kain lah. Lepas tu ni kalau dengar ni dia ada bunyi sikit. Okey. Lepas tu dia sikit je, gambar dia pun ringkas je. Ni kalau buku dari segi kain macam ni lah rupa dia. Okey. Siapa anak dia pernah main buku macam ni? Siapa yang pernah main buku macam ni? Okey, ni buku kain. Kadang kita ada buku flat juga yang ada zip. Lepas tu yang ada button. Lepas tu yang ada ikat dengan tali. Yang tu kami tak ada contoh dekat sini. Yang itu pun kategori istilah mudah yang saya bagi adalah buku kain. Buku kain ni macam dia sesuai lah. Maksud kata kalau kita nak pergi kedai, nak pilih buku, okey, anak saya sekian umur 2 tahun. Lepas tu sesuai buku yang mana? Sesuai tak buku kain ni? Okey, masih sesuai lagi untuk guna buku kain macam ni sebenarnya. Sebab dia mudah, dia lembut. Macam ni. Kalau buku kertas, buku daripada kertas. Buku tu dari kertas. Dia ada yang macam ni. Kalau Otimar beritahu tadi, ni tebal sikit ni. Ni. Okey, dan besar. Saiz dia besar macam ni kan. Ni material dia maksud kata ni licin. Ini kalau kena air liur pun dia tak kembang. Tapi kalau kita dapat buku yang lembut macam ni. Ini pun dari kertas tapi saiz dia kecil. Lepas tu tengah dia just macam ni je. So ni memang boleh adalah tendensi kecenderungan untuk koyak. Ni saiz kecil. Ada saiz besar. Sekarang ni kalau kita fikirkan, kenapa kita memilih material yang ni? Kenapa? Oh, ni Mujahidah jawab buku belah kanan belah kanan tadi. Kanan buku tandas. Memang anak suka buku yang macam tu. Okey, sebenarnya kan kita nak pilih material tu, kita ada target tau. Target kita bila anak pergi sekolah, anak dia boleh bersedia dengan material yang macam ni. Material yang di sekolah, tengok tebal dia macam ni. Saiz dia lebih kurang macam ni. Ni darjah 1 punya buku. Jadi kita nak anak kita biasa. Kalau perasan buku ni dia tak ada licin tau. Buku
Buku darjah 1 ni dia tak licin tau. Kalau kena IDU memang orang koyak lah. Ni lagi mudah koyak. Berbanding dengan material yang ini, material yang ini dia licin. Dia licin, kena air, dia still okey lagi lah, tak kembang. So sebenarnya kita pilih material, target kita material tu anak boleh bersedia menerima material macam ni bila dah mula nak bersekolah. Maksud kata 5 tahun ke, 6 tahun ke, 7 tahun, dia dah bersedia dah nak guna buku yang material macam ni. Okey, jelas ke tak jelas? So ini target material yang kita nak. Sebab apa? Sebab ni adalah buku teks sekolah. Buku teks sekolah, buku akademik. Jadi nak sampai ke sini material yang macam ni anak boleh terima, kita bermula dulu dengan material yang macam ni. Kan? Sebab tu dia ada banyak lagi sebenarnya kat tepi saya ni. So selain daripada tu, kita ada juga macam flashcard. Flashcard je bukanlah buku tapi dia sejenis yang bergambar. So yang ni flashcard pun ada macam-macam jenis. Ada yang flashcard kain, kita tak ada lagi lah kot ya. Tak ada ke flashcard kain? Lalu flashcard memang gambar lah. Okay. Gambar. Yang ini pun kalau kita jadi buku, kita tebuk sini, dia jadilah macam buku kan. Tapi sebab dia tak tebuk, jadi nama dia flashcard. Tapi ini pun salah satu jugalah dari sesuatu jenis kertas bergambar yang kita boleh kenalkan pada anak. Okey. Puan Lia Mazlin tanya, Medina non-verbal, buku dan material mana yang sesuai? Buku kalau untuk non-verbal je tak ada nak kata buku apa pun. Kita just nak bagi dia minat. Sebenarnya kalau untuk di peringkat non-verbal ataupun yang masih belum ni, buku tu dia ada magic. Dia ada unsur magic yang macam pop up macam tu ke, ni boleh keluar, orang ni boleh jalan. Dia ada efek-efek dia macam tu. Yang itu kita nak kenalkan pada anak di peringkat awal. Sebab nak bagi anak minat, dia rasa macam benda tu hidup. Benda tu bergerak. Okey. Otima ada nak tambah lagi Otima berkenaan dengan material? So mainly saya ringkaskan ada kain, ada kertas. Dalam kain ada beberapa jenis kain. Kain yang tebal macam tu, kain yang boleh basuh, ada kain tak boleh basuh. Lepas tu kalau kertas pula ada kertas yang jenis licin, ada kertas yang jenis lembut, kena air terus kembang. So yang itu pun material yang kita perlu pilih supaya dia tak berakhir dengan koyak dan rosak buku tu. Okey Otima? Panjang cerita pasal material, kita topik seterusnya. Kau Otima nak baca dulu apa komen-komen dari ibu ayah kita? Ya, jom kita baca dulu komen Puan Azmira Jailani. Lukman sekarang minat buku-buku dinosaur. Wah, buku dinosaur ni ramai sekarang student minat dinosaur ya. Maybe sebab banyak tengok kat TV, boleh jadi juga kan tengok dinosaur gerak-gerak. Sekarang cerita Doraemon pun ada pasal dinosaur ya. Saya pernah tengok lah dekat TV. Seterusnya kalau Puan Lia Mazlin, Medina suka buku yang ada gambar watermelon. Alah comelnya. Nampaklah gegar watermelon kan. Kalau watermelon mungkin sebab dia suka makan watermelon, mungkin sebab warna, mungkin sebab bentuk kan. So yang itu bila anak suka, anak suka kita tengok kenapa anak suka. Baru kita dapat tackle anak kita. Okey, ada lagi ke? Setakat ni yang tu sahaja. Jadi kita terus kepada poin nombor 3. Untuk poin nombor 3 kita ada grafik. Keempat, maafkan saya. Keempat, alamak macam tak nak habis lah live, tak sedih pula live kita macam cepat sangat habis hari ni. Poin yang keempat adalah grafik yang interaktif. Okay. Macam tadi kita ada materials kan. Materials ni jenis-jenis kain. Macam tu, jenis-jenis kain ataupun kertas. Tapi kalau grafik ni dia berkaitan dengan gambar-gambar ataupun presentation yang ada dalam buku tersebut. Okey, untuk saya tunjukkan contoh. Untuk contohnya kan kanak-kanak ataupun bayi yang berusia 0 hingga 6 bulan, macam yang saya cakap tadi, visual tak berkembang dengan matang lagi. Okey, jadi untuk anak-anak yang berusia 6 bulan ke bawah, kebiasaannya kita akan gunakan
buku-buku yang ada kita kata warna yang terang ataupun kontra antara satu sama lain. Okay, sebab saya tak ada contoh untuk tunjuk, jadi saya tunjuk gambar dekat ibu ayah. Okay, sekejap ya, saya tunjuk. Kalau nak tengok grafik dia macam ni. Sekejap. Buku tu lebih kurang macam buku yang Puan Izana. Okey, tetapi untuk kanak-kanak berusia 6 bulan ke bawah, biasanya kita gunakan gambar yang lagi ringkas dan warna dia pun tak banyak macam buku yang Puan Izana tunjuk tu. Okey, saya tunjuk ya. Puan Izana nampak tak slide saya? Belum lagi, belum keluar lagi slide. Okey, sekejap Tengah loading lagi. Admin boleh tak tolong kita kata approvekan slide saya ni untuk masuk. Dah ada dah. Dah ada. Okey. Belum lagi. Nampak ke? Hari ni kami memang ada isu teknikal sikit. Line slow sikit dari tadi lagi adjust ni. Alhamdulillah dapat teruskan sesi hari ni. Tak ada lagi tu Otimar. Tak ada lagi? Ya. Mak. Okey lah. Tak ada Otimar ada. Okey, sementara senang baru je nak proceed betul. Baru dah nampak dah ke belum? Baru keluar. Ibu ayah nampak tak? Okey. Okey, dah nampak. Terima kasih ibu ayah sebab respon. Okey, kalau yang ibu ayah nampak kat sini kan, kalau tengok dekat buku ni dia ada macam minimal je warna dia. Dia ada warna hitam, dia ada warna kuning dan dia ada warna putih. Okey, yang atas warna biru tu bukan sebab yang ni first pages dia, dia macam muka surat depan kan. Jadi kalau kat dalam buku ni dia ada gambar burung macam tu je. Okay, bila gambar burung kan tengok background warna hitam, gambar burung warna putih. Okay, gambar tulisan tu warna kuning. Okay, jadi warna-warna ni dia kontra antara satu sama lain. Buku-buku yang warna kontra ni lah yang kita nak tunjukkan kepada anak bila anak berusia 6 bulan ke bawah. Sebab masa ni anak tak nampak jelas pun apa yang kita tunjukkan. Jadi kita kena tunjukkan warna-warna yang kontra supaya mata anak sekurang-kurangnya dia macam boleh nampak perbezaan antara warna-warna tersebut. Yang ni kalau anak kita berusia 6 bulan ke bawah. Okey. Yang ni saya ada contoh yang kedua. Yang ni contoh yang kedua. Background warna merah, gambar kat dalam warna hitam dengan putih. Warna-warna ni kontra antara satu sama lain. Okey. Seterusnya saya teringat kalau tak silap saya Dr. Syed Muzaffar kan dia pernah berkongsi aktiviti dengan anak dia. So dia start dengan anak dia yang baby tu dengan gambar-gambar yang ringkas macam yang Otimar tunjuk tadi. Kan? So diorang pun kata beliau pun dah guna kan. So kita jangan mula-mula dengan anak terus banyak terus kan. So mulakan dulu dengan macam yang Otimar bagi tahu tadi. Warna dia kurang tapi gambar dia tu kita tahulah gambar apa. Sorry interrupt sikit. Tak apa. Okey. Untuk anak yang berusia setahun ke 2 tahun, saya tunjukkan buku contoh macam tadilah. Buku-buku yang macam ni dia ada, kalau ibu ayah nampak kan, bila kita buka tu yang pertama contoh kan yang ni. Bila kita buka ni kan, dia ada satu objek je dekat tengah-tengah buku ni. Maknanya bila satu objek sahaja, jadi mudah untuk anak fokus pada apa yang dia patut tengok. Okay, kalaulah kita contohkan macam buku yang macam mana sekejap ya. Buku yang macam ni, Pak yang nampak tak? Dia macam ada, kita kata perbuatan tu tak selari lagi dengan kognitif anak. Okay, sebab pada masa ni anak macam ni dia ada kemas katil, dia ada benda-benda macam ni kan. Kita kata macam perbuatan kata kerja.
Jadi anak pada usia 1 ke 2 tahun dia banyak explore sekeliling. Jadi boleh je macam kita tunjukkan benda-benda yang anak biasa hadapilah. Contohnya macam masuk tandas. Lepas tu kalau macam yang ni buku pasal tandas. Jadi dia ada pasal pakai baju. Ni ada baju. Jadi mudah untuk anak fokus. Lepas tu kalau kita tengok kan perbezaan antara buku untuk anak berusia 6 bulan ke bawah dengan buku untuk anak berusia setahun ke atas. Kalau setahun ke atas dia lagi warna-warni. Dia bukan macam warna yang kontra dah antara satu sama lain. Maknanya contoh macam yang ni kan dia ada banyak elemen warna. Dia ada warna hijau, ada warna biru, ada warna oren, lepas tu ada orang pula. Jadi dia lagi sesuai untuk tahap kogniti anak yang dah masa tu dah boleh cam dah perbuatan. Dah boleh nampak dah dengan jelas kalau kita tunjukkan buku pada anak. Yang ni untuk anak berusia setahun ke 2 tahun. Selain tu untuk anak berusia setahun ke atas juga macam yang ni yang saya tunjukkan tadi, cloth book ataupun buku kain. Kita ada juga jenis-jenis buku lain. Contohnya macam buku yang ni. Tada, alamak yang ni tak berapa nampak lah dia punya pop-up. Yang ni nama dia pop-up books. Bila kita buka kan, dah ada orang pop up dekat buku ni. Yang ni nama dia pop-up books. Jadi pop-up book ni pun menarik sebabnya bila macam dia kan berbeza. Biasanya kalau kita balik buku kan, dia gambar tu 2D je, macam melekat je pada buku. Tapi yang ni kita kata objek ataupun orang yang kita nak tunjukkan dalam buku tu dia timbul berbanding daripada permukaan buku yang lain. Jadi lagi mudah untuk tarik minat anak untuk baca buku tersebut ataupun untuk tengok buku tersebut dengan kita. Yang ni pop-up books. Okay, lepas tu kita ada juga kalau macam yang buku yang saya tunjukkan tadi kan. Kalau tengok dia punya pintu boleh buka tutup, buka tutup. Yang ni kita panggil buku action. Bila buku dia ada action, jadi kita boleh sama-sama dengan anak masa tengah baca buku tersebut, boleh gerakkan sama-sama dengan anak. Jadi tak adalah anak kita kata macam dengar je kita cakap. Bila kita guna buku-buku yang macam ni, boleh melibatkan buka pintu. Macam tu. Yang tu untuk anak yang berusia setahun ke 2 tahun. Okey. Untuk 2 tahun ke atas, untuk 2 tahun ke atas biasanya kita dah start guna buku yang melibatkan aktiviti harian atau buku-buku yang anak biasa nampak dalam live lah. Contohnya macam buku ni kan. Kalau macam buku ni, mari kita explore buku ni. Yang pertama, dia ada gambar yang jelas dan besar. Yang tu yang pertama. Gambar-gambar ni pula colourful, jadi atraktif kepada anak. Okey, lepas tu dari segi presentation perkataan, contoh macam yang ni kalau ibu ayah nampak, dia ada emak belai saya. Berserta dengan gambar ada ayat ringkas yang menerangkan tentang gambar. Jadi buku-buku yang macam ni sesuai untuk anak berusia 2 ke 3 tahun. Okay, yang ni buku 2 ke 3 tahun. Jadi untuk anak yang kita kata macam preschool ataupun anak 3 tahun ke atas, biasanya kita dah start bagi buku-buku yang ada elemen ABC, elemen 1, 2, 3 macam OPP ni kan. Ada elemen 1, 2, 3. Jadi buku-buku ni yang sesuai kita beri kepada anak sebagai pendedahan tentang beberapa elemen akademik supaya nanti tak adalah anak macam masuk-masuk je tadika cukup ABC kan, terkejut anak. Kita dah boleh start dah lepas usia 3 tahun. Mulakan dulu dengan elemen macam warna, bentuk. Lepas tu baru up kepada buku-buku yang berkaitan dengan nombor dan ABC. Dia peringkat macam tu. Okay. Jadi kita mula dengan gambar yang ringkas lah grafiknya kan. Gambar yang ringkas, betul. grafik yang ringkas. Lepas tu grafik tu dia ada action sikit, pop up sikit kan. Betul. Gambar daripada gambar warna yang ringkas pada warna yang kompleks. Jadinya maksudnya bila gambar yang kompleks tu anak lagi susah untuk fokus. Betul. Fatimah pun dah cerita dah pasal yang poin yang kelima dah tu Fatimah. Oh iya.
Dia dah masuk dah. Sebenarnya buku ni cara pilih dia redundant tau. Dia bertindih di antara satu poin pada poin yang lain. So kalau untuk dari segi konten pula Otimar, kita pilih buku sesuai macam umur juga. So kalau untuk 1 tahun, kita kenalkan buku-buku yang dia ada objek. Kita hanya kenalkan dia ada gambar objek. Bila anak dah setahun kan, gambar objek. Contohnya lagi, kalau gambar yang macam ni, kita kenalkan yang dekat tepi ni. Jangan expect anak tengok yang tengah lagi. Dia tengok yang tengah, nanti anak tak tahu nak fokus yang mana. Tapi ini bagus tau buku macam ni. Sebab dia anak boleh belajar untuk menyesuaikan sesuai padan gambar yang kat tepi ni dengan yang kat sini. So itu konten untuk 1 tahun, 2 tahun macam tu. Okay, so ada buku yang kompleks lagi. Kalau 2 tahun, 2 tahun ni dah renyuk dah buku ni, sebab ni lah favourite buku anak-anak kat sini. Cuma kalau buku ni konten dia memang animals lah. So tapi satu gambar, satu page tu dia ada banyak sangat animals dia. Kita tak tahu mana satu yang anak anak akan fokus. Kebiasaan kalau gambar macam ni dia tengok ikan, dia sebut ikan je lah. Ni ikan. Ataupun shark kan. Bila anak dah 2 tahun Otimar, kita kena pilih buku isi kandungan yang macam mana Otimar? Okey. Bila anak yang berusia 2 tahun kan, jadi kebiasaannya kandungan dia macam yang saya tunjukkan tadi, dia berkaitan dengan perkara yang biasa anak tengok dan perkara yang biasa anak buat. Contohkan 2 tahun dah biasa kan masuk bilik, naik atas katil, lepas tu nak tidur. Jadi bolehlah bagi buku yang berkaitan dengan masuk bilik, nak tidur. Kalau ada juga buku, kalau macam yang ni, buku ni kan buku pergi tandas, tapi buku pergi tandas untuk anak berusia 1 ke 2 tahun. Ada juga buku-buku lain, contohnya macam buku yang macam ni. Buku yang macam ni untuk 2 ke 3 tahun kan. Jadi bila dia ada gambar-gambar ni, jadi kita boleh explain berdasarkan gambar ni. Contohnya adik jumpa serigala. Benda-benda yang macam tu untuk 2 ke 3 tahun. Kita nak anak biasakan kosakata dengan gambar. Boleh kaitkan kosakata tersebut dengan gambar. Contoh macam yang Puan Izana tunjukkan tu. Yang ini yang aktiviti harian lah. Tolong ayah, basuh kereta, lepas tu tanam pokok. Time-time PKP kot lah dia tengok mak ayah dia tanam pokok kan. Okay, ni tengok TV. Dia style macam ni rikas. Ni aktiviti harian lah untuk yang 2 tahun ke bawah. Sebab kenapa kita pilih yang macam ni? Sebab pada masa 2 tahun kita nak anak kita dapat kosakata kata kerja. Okey, so kalau buku yang macam Otimar beritahu tadi, buku yang macam ni dia tebal juga ni. Tapi dalam ni dah ada kata kerja. So pilih konten dia, kandungan dia adalah berkenaan dengan kata kerja. Ini bila dah berumur 2 tahun memang sangat sesuai lah untuk kita pilih konten macam ni. Tapi kalau kefahaman dia belum sampai lagi 2 tahun, belum sesuai. Okay. Bila dah 2 tahun, nak masuk 3 tahun, kita pilih konten kat dalam dia berkenaan dengan apa pula Otimar? Boleh teka tak? Mana buku saya ni? Untuk 2 ke 3 tahun. 2 ke 3 tahun. Cuba teka. Kita kena pilih kandungan, konten buku tu berkenaan dengan apa pula? Kalau 2 ke 3 tahun, kita boleh pilih contoh macam objek yang biasa anak tengok dalam real life. Contohnya macam pengangkutan, haiwan. Betul ke Puan Izana?
Okey, okey, buku yang dah 2 ke 3 tahun kita kenalkan yang ada preposisi, kata preposition bahasa Inggeris, preposisi. Sebab masa umur dia 2 ke 3 tahun tu sesuai untuk kita kenalkan dia tentang atas, bawah, belakang, laju, perlahan. So kalau macam ni cerita pasal kucing. Kucing kejar tikus. Tikus lari kat mana? Okay. So ni untuk 2 ke 3 tahun bagi yang typical development lah ya. Kita sesuai guna buku macam ni. Sebab konten dalam ni kita nak dia dapat apa yang dalam ni. Ni kucing kejar tikus. Tengok kucing lari bawah meja. Lepas tu tengok pula ni kucing dia lompat atas kerusi. Barulah anak boleh belajar macam mana menggunakan kosakata preposisi tu dalam ayat dia. Tapi menggunakan buku. Okey, buku macam ni pun ada. Ni dekat Maidin ada, di DIY ada, kedai buku pun ada. Tapi dia buku kata berlawan. Kalau dia memanglah sesuai untuk anak setahun dari segi dari segi ketebalan dia semua, tapi tak salah pun kalau kita gunakan untuk anak yang 2-3 tahun. Tengok dalam ni. Kan? Dia ada sedih, gembira. Lepas tu yang ni ada berdiri. Sini pula. Berdiri, duduk. Ni kata berlawan. So untuk anak 2-3 tahun, nak upkan 3 ke 4 tahun pun tak ada masalah. Sebab semakin anak kita membesar 3 ke 4 tahun, semakin dia perlukan kosakata yang macam ni adjektif. Kalau dia tak ada adjektif, dia tak ada ayat yang panjang. Ayat dia akan sangkut jadi 2 sahaja ataupun 3 je. Nak dapat 4 tu susah lah. Tapi kalau anak dia kurang kosakata-kata kerja, biasanya dia akan cakap sepatah-sepatah sahaja. Okay. Menarik tu Puan Izanah. Ibu Khalif melaporkan diri dekat komen kita. Mak Uda pun ada ni dengan kita ni. Mak Uda siapa ni? Okey, tadi Puan ada ni Encik Syahrul Nizam, Amar dari dulu sampai sekarang anime. Minat anime ni maklumlah kan. Anime perkara macam kata-kata objek yang kita biasa nampak dalam seharian kan. Biasa nampak kucing, biasa nampak apa lagi hamster. Kalau kat TV pun ada banyak cerita ataupun kita kata dokumentari pasal haiwan. Jadi benda-benda macam ni pun boleh menjadi faktor kenapa anak minat haiwan lebih daripada minat benda lain. Selain daripada tu, Aman ni student saya dulu ni, Otimar. Lama dah tak jumpa. Dulu Aman non-verbal juga, tak bercakap sangat. Sekarang last saya jumpa Aman masa tu dah nak kita membina ayat kalau tak silap saya. Sebelum PKP. Tapi dah lama sangat lah saya tak jumpa Aman ni. Memang favourite Amar koyak pula dah buku. Buku animals. Tu dia pegang sekejap je, tapi bila baca buku kertas tu dia belik-belik lah kertas tu, akhirnya koyak lah helaian tu. Koyak helaian tu kerana minat belik-belik, bukan dia merosakkan. Tu beza koyak sebab dia tak faham fungsi buku dengan koyak sebab dia memang selalu belik. Tu bezanya koyak tu. Jadi kalau dia berakhir koyak tu dengan memang dia suka dia ni, itu lebih bagus daripada dia koyak sahaja tanpa dia tahu buku ni untuk apa. Okay. So kalau kita pilih buku ni tak koyak lah kan. Buku macam ni memang tak koyak, tapi kalau gunting tu dah koyak lah. Akhirnya buku memang akan koyak juga sebenarnya. Cuma dia cepat atau lambat sahaja buku tu koyak. Dan juga macam mana nak elakkan buku koyak, sebenarnya kita bukan bagi buku tu serah macam tu je dekat anak. Kita kena ada bersama untuk untuk baca buku ni bersama-sama dengan anak. Okey, Puan Sena ada juga try beli buku Leave the Flap. Tapi seronok masa awal-awal je lah sebab dia hafal pula jawapan. Bila anak dah terror macam tu,
kita kena up sikit lah. Kita kena up sikit. Bermain teka-teki dengan anak. Kita switch lah soalan lain. Tukar gambar kat dalam tu ke. So dia dah hafal dah gambar dalam buku, kita tukar gambar lain. Konon-konon buku tu dekat depan tapi dalam dia dah lain. Pun boleh juga. Modifiedkan benda tu. Baguslah Puan Sena sebab Haris, saya biasa juga jumpa Haris dekat Dominant. Haris memang suka buku. Patutlah Haris suka buku. Rupanya Puan Sena suka beli buku-buku yang pelbagai untuk Haris. Beli buku Live the Flag. Saya perasan juga Haris sangat suka buku. Jadi seronok tengok Haris baca buku. Okey. Jadi kita dah terlajak masa dah optimal. Seronok pula bercerita pasal buku. Ini kami ceritakan dari segi fizikal buku tau. Kami belum lagi nak maksud kata dapat kongsikan macam mana nak gunakan buku dan nak menggalakkan anak bercakap. Yang tu lain, tak sempat hari ni. Maksud kata apa gambar kat mana nak tunjuk, yang kat bawah ni. Okey, tips yang ni ya. Kalau beli buku, elakkan dulu tau baca yang kat bawah ni. Elakkan dulu baca, tapi bila dapat buku tu, belik maksud kata tengok anak berhenti dekat helaian mana, dekat situ kita start. So kalau anak berhenti kat helaian ni, kita terus cakap, kenapa tu? Apa yang dia nampak ya? So kita tak terus tanya anak ataupun kita tak kata, okey mula dari page pertama. Tak boleh skip. Tak. So yang tu tak apa pun dia skip. Kita nak dia minat dan kita sebenarnya target buku ni untuk dia dapat kosakata kat dalam ni. Bukan untuk dia jawab exam kita kan. Okey, Otimam. Betul. Jadi yang tadi itulah 5 tips untuk ajak anak baca buku. Jadi tadi saya ada go through comment, lepas tu saya ada nampak beberapa soalan. Boleh tak kita tengok soalan yang pertama yang belum dijawab. Apa soalan pertama dia? Soalan pertama. Ayah komen ada tak? Okey, soalan pertama tak apalah, kita baca dulu. Soalan pertama. Kejap. Okey, daripada Puan Dek Nana, sorry saya baru join. Ada tak buku untuk potty train? Okey, Puan Izana, buku untuk potty train. Buku yang potty train Puan maksudkan tu, kalau contoh dia yang ni, asyik-asyik tunggu buku, tunjuk buku ni je kan. Buku ni memang berkenaan dengan potty train, tapi dia punya dari segi dia punya nature dia macam ni lah. Tapi buku potty train yang biasa pun, yang kertas pun ada sebenarnya. Tapi kalau kita rasa susah untuk sediakan buku potty train tu, kita buat buku sendiri pun boleh. Buku print lepas tu letak ring dekat tepi jadi buku. Itu pun boleh sebenarnya untuk potty train. Boleh carikan buku ready made pun ada, nak buat sendiri pun boleh. Okey, ni contoh yang potty train lah ni. Potty train yang ada, tapi nature dia macam ni je lah. Potty train yang kertas kita tak ada. Kita tak ada contoh dekat sini nak tunjuk dekat Puan. Tapi sebenarnya buku tu ada je dijual di luar sana. Okey Atimah, nampak gaya ni kita perlu berakhir di sini ya. Ya betul Puan Izana. Janji 30 minit je. Tapi ni dah lebih 30 minit. Terima kasih Ibu Ayah sebab setia sampai habis untuk join. Diharapkan perkongsian hari ini dapat memberi manfaat kepada Ibu Ayah dalam mempelbagaikan lagi aktiviti bersama dengan anak di rumah. Jadi minta mohon maaf atas segala kekurangan, terutamanya internet. Tak tahulah kenapa internet hari ni tak bagi kerjasama sangat ni. Ya Allah. Okey, semoga bermanfaat Ibu Ayah dan selamat mencuba. Okey Puan Izana. Minggu depan topik akhir tau berkenaan dengan aktiviti ni. Jadi kita pun tak pasti je. Adakah nanti Ibu Ayah kau boleh komen dekat situ nak kita teruskan ke tidak sesi sharing macam ni. Kalau nak kita akan teruskan dengan topik yang berbeza selain daripada aktiviti pula. Okey.
Okey, terima kasih juga Otima. Terima kasih Ibu Ayah. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cup, sebelum tu jom like dan subscribe YouTube channel kami. Aktiviti menulis menggunakan jari di atas beg sensori. Bahan-bahan yang diperlukan: beg sensori, bentuk atau huruf. Objektifnya ialah: pertama, melatih anak-anak meniru huruf atau bentuk sebagai persediaan sebelum menulis di atas kertas. Kedua, mengintegrasikan anak-anak dengan visual memory yang melibatkan huruf dan bentuk untuk membantu anak-anak ketika menulis. Kedua, masukkan bentuk atau huruf di bawah beg sensori. Ketiga, stabilkan beg sensori dengan tangan kiri. Dengan menggunakan jari telunjuk, tiru bentuk atau huruf di bawah beg sensori. Akhir sekali, beri bantuan sekiranya anak mengalami kesukaran ketika melakukan aktiviti.